Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Izaliana Saari bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk laporan harian Sukan Malaysia ke-20 MSN 2022. Kita mulakan laporan berita dengan acara Riban Biru 100 meter lelaki dan wanita yang dinantikan peminat sukan tanah air yang telah berlangsung pada Jumaat di Stadium Nasional Bukit Jalil. Aksi sukan sepak takraw yang bermula pada 14 hingga 22 September di Dewan Seri Sarjana Unit 10 menyaksikan persaingan sengit peringkat suku akhir dalam acara berpasukan lelaki. Ikuti laporan yang disediakan oleh Siti Sapinah Haji Hussein. Aksi hari kedua olahraga menyaksikan acara pecut 100 meter akhir lelaki mencuri tumpuan apabila Azim Fahmi, Haikal Hanafi dan juga Arsyad Mat Saad berebut gelaran Raja Pecut Sukan Malaysia ke-20 untuk kali ini. Seperti yang dijangka, Azim Fahmi menepati ramalan dengan memenangi pingat emas acara Riban Biru tersebut. Muhammad Azim Muhammad Fahmi menepati ramalan apabila sah bergelar Raja Pecut Sukan Malaysia ke-20 dalam acara 100 meter lelaki dengan catatan masa 10.25 saat. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Actually this is my main target. Saya cuma nak sumbangkan pingat emas untuk negeri Perak. Dan untuk catatan masa memang saya tak sasarkan pun sama sekali untuk berlari di bawah 10 saat atau yang lain-lain. Sebab bagi saya cuma nak maintainkan saya punya performance bawah 10.3 saat. Jadi dengan catatan masa yang saya buat di separuh akhir dan juga peringkat akhir tadi, saya sangat berpuas hati dengan diri saya. Ini tahun pertama kita kembali rancak dalam scene sukan di Malaysia. Jadi it's a very good season for me. And saya ada berbaki lagi satu kejohanan hujung bulan ni di Japan dalam acara 200 meter. Dan saya harap saya dapat akhiri season 2022 ni dengan satu timing dan juga keputusan yang baiklah. Atlet Johor Muhammad Arsyad Mat Saad menjadi pencabar utama Azim meraih catatan 10.46 untuk berada di kedudukan perak, manakala Muhammad Haikal Hanafi yang mewakili Negeri Sembilan mencatat 10.50 saat untuk gangsa. Rekod temasya dilakar Khairul Hafiz Jantan dengan catatan 10.18 saat pada Sukma 2016 di Sarawak dan rekod kebangsaan yang dipegang Azim pula dicipta pada kejohanan olahraga remaja dunia 2022 di Colombia dengan catatan 10.09 saat. Sementara itu, atlet dari Pahang Nur Sarah Adi dinobat sebagai Ratu Pecut Sukan Malaysia ke-20 selepas meraih pingat emas dalam acara pecut 100 meter wanita pada Jumaat. So far, Alhamdulillah, saya bersyukur sangat-sangat after SEA Games AUG, dan saya break untuk 100 meter 100%, fokus pole vault, game, balik pada Turki dan Korea, and then terus prepare untuk Sukma ni, and then untuk sprint saya hanya perbaiki beberapa sahaja yang saya sempat, and then Alhamdulillah 11.91 daripada timing saya di AUG sampai sekarang still consistent below 12, so saya bersyukur. Sarah mendominasi larian dengan melakukan catatan 11.91 saat walaupun dicabar hebat pelari dari Sabah Nur Aisyah Rofina Aling yang meraih perak dengan catatan 12.08 saat, sementara gangsa milik atlet dari Selangor Nur Afrina Batrisha Muhammad Rizal. Rekod Sukma dipegang atlet Terengganu Azrin Nabila Alias dengan catatan 11.81 saat pada edisi 2018 di Perak, manakala rekod kebangsaan masih lagi milik G Shanti yang melakukan catatan 11.50 saat pada 1993 di Kuala Lumpur. Berlari di lorong keempat, Chelsea Cassiopeia Evali Bopulas tenang melakukan larian tanpa menampakkan masalah kecederaan di bahagian buku lali untuk mengatasi 7 peserta lain dengan catatan 57.00 saat untuk acara 400 meter wanita akhir. I think I did a very great run, tapi saya tidak hit saya punya personal best, so saya buat habis sebaik lah yang saya boleh, for real. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada coach saya terutamanya lah, dan pihak MSN Sabah, UMS Research Team,
dan juga semua yang datang menyokong dan melalui mesej dan juga yang di sini. Pingat perak dimenangi peserta Johor Nurul Aliyah Maisarah Nur Azmi dengan catatan 57.78 saat, manakala pingat gangsa dimenangi Zaimah Atfah Zainuddin dari wilayah persekutuan dengan catatan 58.85 saat. Sementara itu, Umar Usman, pemenang pingat emas acara 400 meter lelaki asal Johor ini baru berusia 19 tahun dan ini merupakan Tamasya Sukan Malaysia yang pertama buat beliau. Alhamdulillah, syukur. Saya sangat gembira, memang puas sangat sebab saya first time Sukma, betul menang gol, saya macam tak percaya sangat lah. Terus saya dah buat terbaik, ini je yang saya mampu bagi. Saya terima kasih sangat dekat coach dan ibu bapa saya kerana support saya hingga ke tahap ini. Umar yang pertama ke garisan penamat dengan catatan 47.66 saat meninggalkan Muhammad Firdaus Muhammad Zemi dari Terengganu untuk pingat perak dan Luqmanul Hakim Khairul Akmal di kedudukan gangsa. Bagi aksi suku akhir Sukan Sepak Takraw, acara berpasukan lelaki menyaksikan pemenang pingat emas dan pingat perak Sukma 2018, pasukan Terengganu dan Pulau Pinang mengesahkan tempat ke separuh akhir. Peringkat suku akhir memperlihatkan 8 pasukan bertarung sengit untuk merebut tempat ke peringkat separuh akhir. Di gelanggang 1, juara Sukma edisi 2018 Terengganu tidak sesekali mensia-siakan peluang untuk meraih kemenangan dengan kiraan straight game 21-10 untuk mengutip mata pertama dan mendapat kemenangan mutlak apabila meraih mata kedua dengan kiraan 21-17, 21-17. Sementara pemenang pingat perak edisi 2018 Pulau Pinang beraksi cemerlang menewaskan Perlis dengan kemenangan 2-0. Mata pertama Pulau Pinang diperoleh dari aksi trio pertama dengan kiraan mata 21-9, 21-11, manakala trio kedua menang dengan 21-3, 21-17. Menurut pengurus pasukan Terengganu Rosli Abdullah, prestasi pemain-pemainnya berada di tahap terbaik dan meletakkan harapan yang tinggi untuk mempertahankan pingat emas yang dimiliki pada 2018. Prestasi pemain-pemain ini, alhamdulillah, pemain-pemain bermain dengan cukup baik sekali dan komitmen yang cukup bagus. Dan saya mohon kepada peminat-peminat daripada negeri Terengganu agar berdoa supaya kita berjaya di peringkat separuh akhir nanti. Begitu juga pengurus pasukan Pulau Pinang Ismadi Abu Bakar yang berbangga dengan persembahan anak-anak buahnya dan tidak sesekali memandang rendah kemampuan pasukan lain dalam misi memburu pingat emas. Alhamdulillah, tim Sukma Pulau Pinang telah mempamerkan satu perlawanan ataupun satu kejayaan yang kita capai. Kita target gol untuk Pulau Pinang dan nampaknya perjalanan kita ke arah untuk mendapatkan gol semakin hampir dan saya amat berbangga dengan kejayaan anak buah saya hari ini. Dua lagi perlawanan suku akhir adalah antara pasukan Selangor menentang wilayah persekutuan yang menyaksikan Selangor menang dengan agregat 2 wilayah persekutuan kosong, manakala perlawanan antara pasukan Perak menentang Kelantan berkesudahan dengan Perak 2, Kelantan 1. Beralih ke venue berbasikal. Johor sekali lagi mempamer kayuhan bertenaga di Sendayan untuk menguasai acara lepas beramai-ramai individu dan berpasukan wanita. Di Gimnasium 2 pula, 10 pingat emas menjadi rebutan pada hari terakhir Sukan Wushu dipertandingkan. Ikuti laporan yang disediakan Adila Muhammad. Selepas 3 hari dipertandingkan, Sukan Wushu muncul sukan pertama melabuhkan tirai di Tamasya Sukma. Seperti dijangka, Melaka meneruskan kecemerlangan dalam Sukan Wushu di Sukma apabila menguasai 9 daripada 25 pingat emas yang dipertandingkan. Xi Jinping hadiahkan emas terakhir kontingen Melaka dengan memenangi acara cangkuan lelaki. Beliau mengutip 9.653 mata mengatasi Muhammad Danish Aizat Muhammad Firdaus Chua dari Pulau Pinang yang meraih pingat perak, manakala gangsa milik atlet wilayah persekutuan. Terdahulu emas kategori wanita dimenangi Pang Puyi dari Negeri Sembilan yang memperoleh 9.656 mata menewaskan pencabar dari Sarawak
Stephanie Ngu Chai Eun dengan pingat perak dan Wong Kai Zin dari Melaka dengan pingat gangsa. Melaka muncul juara keseluruhan sukan wushu apabila membawa pulang 9 emas, 6 perak dan 4 gangsa, meninggalkan Johor di kedudukan kedua dengan 6 emas, 6 perak dan 1 gangsa. Manakala Sabah di kedudukan ketiga selepas berjaya meraih 2 emas pada hari terakhir menerusi acara sanda diikuti 2 perak dan 1 gangsa. Sementara itu, Sukma kali ini juga menyaksikan acara sanda mendapat penyertaan menggalakkan dari kontingen negeri. Presiden Wushu Datuk Chong Kim Fat menyifatkan sambutan luar biasa dalam acara sanda adalah petanda positif. Sukan itu juga perlu diberi perhatian yang sewajarnya. Next year 2023 kita akan menyampaikan satu pertandingan yang penting, SEA Games di Cambodia. Kita ada santa lebih kurang 9 acara. Ini yang penting ni. Dan Hangzhou pun ada lebih kurang 15 acara. Dalam bulan November kita ada World Championship di USA. Sebelum itu kita Wushu Malaysia memang minta maaf lah kerana kita terlalu mengkumpulkan kita punya pelatihan di dalam Taulu. Sampailah hari ini, kita lah sampai masa kita mengembangkan satu santa. Kita sparring. Ini yang penting. Kerana tiap-tiap kali, walaupun kita Taulu dapat pingat kedudukan top 3. Tapi overall, kita akan jatuh top 8, top 7. Kerana santa, kita tak ada atlet. 5 acara akhir sanda berlangsung menyaksikan Sabah dan Johor masing-masing meraih 2 pingat emas. Johor terus garang menguasai acara berbasikal dengan menambah 2 lagi pingat emas untuk keseluruhan 5 pingat emas setakat ini. Siti Nur Adibah Akmal Muhammad Fuad meraih emas peribadi kedua acara lepas beramai-ramai individu dan turut membantu pasukannya memenangi pingat emas acara berpasukan wanita. Anak didik Ketua Jurulatih Berbasikal Johor, Junaidi Muhammad Nasir itu meneruskan kayuhan emas pada hari ketiga sukan berbasikal berlangsung di Sendayan Negeri Sembilan. Siti Nur Adibah Akmal Muhammad Fuad jelas sukar digugat apabila cemerlang mendominasi acara lepas beramai-ramai perseorangan wanita dengan catatan 3 jam 18 minit 03.00 saat, jauh meninggalkan atlet wilayah persekutuan Yong Zen Yi dengan pingat perak, manakala gangsa dimenangi atlet Terengganu Nur Aisyah Munirah Cik Ramli. Strategi kita orang pada hari ini memang memandangkan saya dijaga rapi oleh tim lain. Saya nak lepaskan kawan-kawan saya. Tapi attacking berlaku dan saya kena standby dan saya kena all out lah. Dan alhamdulillah rezeki menyertai saya terus pergi kau-kau lah. Selain cemerlang dalam aksi individu, Adibah turut meraih kejayaan berganda apabila membantu pasukannya meraih emas acara lepas beramai-ramai berpasukan wanita bersama-sama Nur Syafiqah Natasha Khadir, Nur Mastura Norman dan Haziatul Isha Suhardi. Perak milik pasukan Terengganu manakala Kedah mau pulang gangsa. Sementara itu, Ketua Jurulatih Basikal Johor, Junaidi Muhammad Nasir yang kali pertama membawa pasukan Sukma berkata, kejayaan ini adalah persediaan rapi yang telah dilakukan anak-anak buahnya untuk memastikan pingat emas dalam genggaman. Kuncinya, permulaan saya balik ke Johor untuk mulakan mengambil selaku Ketua Jurulatih Johor, saya menyatukan pasukan-pasukan yang dahulunya ada sedikitlah macam masalah kelopongan. So saya educate pasukan Johor, upgrade level coaching, upgrade level atlet. So saya bagi everything yang saya pernah ada pada negeri Johor, dan hari ini inilah hasilnya. Selepas 3 hari sukan berbasikal dipertandingkan, Johor kini mendahului carta pengetan pingat dengan 5 pingat emas dan 1 pingat perak, meninggalkan Terengganu di kedudukan kedua dengan 1 pingat emas dan 3 pingat perak serta 3 gangsa. Berita tadi mengakhiri laporan harian untuk edisi 16 September 2022. Sebelum berpisah, saksikan rangkuman aksi hari kedua yang kami sediakan.
Jangan lupa saksikan siaran langsung upacara perasmian pembukaan Sukan Malaysia ke-20 MSN 2022 pada 17 September jam 8.30 malam di saluran TVOK RTM. Untuk liputan terkini temasya Sukan Malaysia, anda boleh saksikan di saluran YouTube Majlis Sukan Negara. Sehingga kita bertemu lagi esok. Atlet kebangsaan kontingen negeri di bawah Bayu, Andre Anura Anwar ternyata sukar untuk digugat apabila pemegang rekod kebangsaan itu mengungguli acara lompat jauh Sukan Malaysia ke-20. Andre merakam lompatan sejauh 7.40 meter sekaligus menceriakan kontingen Sabah dengan kilauan emas di Stadium Nasional Bukit Jalil. Walaupun agak jauh berbanding catatan terbaiknya 8.02 meter, beliau tetap berjaya menewaskan peserta Terengganu, Muhammad Shahrizal Nasharuddin yang menduduki tempat kedua dengan jarak lompatan 7.25 meter. Manakala pingat gangsa juga menjadi milik Sabah menerusi Muhammad Sunik Muslimin yang hanya tewas tipis kepada Shahrizal dengan jarak lompatan 7.24 meter. Atlet karate lelaki kebangsaan Surya Sangkar berjaya merangkul emas pada penampilan pertamanya di Sukma 2022 mewakili negeri kelahirannya Johor. Berstatus sebagai pemenang pingat emas Sukan SEA Vietnam 2021 ternyata memberi sedikit tekanan. Namun, beliau berada dalam kelas tersendiri apabila mudah menundukkan lawan dari Selangor, Tiva Darshan 8-0 pada pertarungan akhir acara Komite Lelaki 67 kg di Dewan Kompleks Sukan Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Kemenangan ini cukup bermakna buat dirinya apabila berjaya meraih pingat emas tepat pada Hari Malaysia dan beliau berbangga dengan pencapaiannya.